Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam 29 Ramadan untuk tips tingkatkan semangat positif dan sukses siri kedua. Kita dah selesai siri pertama pada 28 Ramadan dan ini adalah untuk siri yang kedua. Okey, harus ingat bila kita mengaji, lagi-lagi bila kita mengaji menulis tesis contohnya, bila kita mengaji kita kena harus ada 8 tips kat sini. Yang pertama kena structured, kena structured. Jadi structured dia maksudnya kita kena tahu dan kita kena rancang, kita kena tahu apa yang kita nak kena buat. Jadi kita kena tahu bila kita nak mula dan tahu bagaimana nak buat dengan konsisten, dengan disiplin, bagaimana boleh habis dengan apa yang kita rancang dalam rancangan kita tadi. Okey, yang kedua adalah bila pengajian, sebab tu dari peringkat awal lagi memilih program pengajian sangat penting dalam memilih pengajian mana yang structured. Jadi kena dapatkan maklumat, kena jumpa senior. Itu bagi yang nak start pengajian. Tapi kalau dah start pengajian, setiap universiti dah ada plan dah ada buku untuk pelajar postgrad dia. So kita kena plan bila secara ideal dia nak proposal defense. So setiap semester di hujung semester kena buat progress report, bila minggu nak kena submit dekat supervisor. Jadi kena tengok kita punya program kalender postgrad bila tentatif tertentu. Okey, kena tengok macam kawan-kawan kita proposal defense, kita kena tengok. Macam sekarang ni kita waktu pandemik semua online, so online pun kita kena buat. Okey, service provider. Okey, jadi kita kena dapatkan perkhidmatan yang baik dalam penulisan tesis. Perkhidmatan yang baik ni erti kata lain, you kena pergi library. Kerana library beri perkhidmatan yang baik. Macam-macam panduan-panduan untuk dapatkan buku research metodologi yang baik, dapatkan maklumat tentang artikel jurnal yang baik, jurnal yang mana predatory. Jadi kita tahu kita tak boleh hantar jurnal tu. Jadi banyak-banyak konsep dia, library loan, apa yang kita boleh dapatkan, sumber-sumber. Okey, service provider yang disediakan oleh postgrad, training, bengkel, workshop. Okey, itu kita kena tahu service provider. Jadi perkhidmatan tu telah diberi, manfaatkan perkhidmatan itu. Yang ketiga adalah supervise, penting. Kita dah lantik supervisor, berkomunikasi dengan supervisor. Gunakanlah perkhidmatan supaya dapat advice daripada supervisor. Kita tahu apa yang kita buat, kena dapat green light daripada supervisor. Okey, kaedah coaching. Okey, kalau supervisor pertama, supervisor kedua, kita boleh juga mendapatkan perkhidmatan coaching di luar. Ini hak kita kan, usaha kita masing-masing. Okey, memang betul coaching kadang-kadang memerlukan sedikit kos, itu kita. Tapi kalau kata memerlukan orang kata coaching ni, jadi perlukan juga. Kerana kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang macam pakcik pun student juga. Kadang-kadang bila kita dengan supervisor, mungkin ada beberapa perkara yang supervisor kita pun tidak dapat maksimum. Dia tahu benda tu dan dia pun menggalakkan kita untuk pergi coaching dan sebagainya atau mencari mentor yang lain selain daripada penyila. Jadi itu possible yang wujud. Sebab tu bila coaching ni bagi saya beri manfaat pada kita, daripada kita menyimpan tak tahu tu, jadi kita tak boleh move, tak boleh bergerak dari sehari ke sehari. Okey, clinic research. Carilah mana-mana bengkel atau workshop yang lebih pada clinical. Clinical bermaksud macam coaching juga, tetapi workshop yang mungkin lebih spesifik dan mungkin boleh kita improvise. Contoh macam pakcik sendiri pun ada buat kelas cohort, jadi lepas kelas tu dia boleh hantar dia boleh hantar dia punya progress untuk semakan. Malah setiap weekend dia orang boleh present. Jadi tiap-tiap minggu boleh present dan kita tahu kesalahan kita yang mana yang sini. Itu jadi panggil clinical research. Advice dan direction. So bila dapat advice, dapatkan construct comment dan advice. So macam mana kita nak buat? What's next? Apa yang perlu dibetulkan? So macam mana nak buat? Sebab tu kena dapatkan direction. Okay, administration. Ini sangat penting lah. Diri kita sendiri macam mana kita nak admin. Folder kita kat PC, macam mana kita nak urus. Sejauh mana kita punya perjalanan. Okay, nak menulis satu hari satu perenggan. Macam mana kita susun jadual kita. Pukul berapa kita nak tulis satu perenggan. Okay, masa bila nak komunikasi dengan supervisor. Masa bila kita nak balancekan antara kerja rutin kerja dengan kita punya PhD. So semua administration kita yang kena set. Jadi make sure diri kita ni dah set excellent service. Kita buatkan
plan kita ni menjadi betul-betul structured and menggunakan semaksimum service provider, mendapat very good supervise. Okay, kita ada coaching yang baik, kita ada clinical research, kita ada dapat advice and direction, dan kita administration kita pun good, bagus. Itu dia panggil excellent service. Okay, apa-apa diri kita dulu. Okay, personal scorecard. Okay, kita mesti ada roadmap. So kita kena ada very good plan. Okay, kena. Sebab tu kalau saya tengok pelajar ni, saya kena bantu. Sebab tu saya bagi tarikh proposal defend kat dia. Dia selalu bincang, susah lah, lambat lah proposal defend dengan lawyer susah. Dengan saya ni, dengan Pakcik Nurul Fazli, awal-awal lagi saya dah bagi tarikh defend. Terus, alamak, Pakcik ni main scorecard lah pula kan. Okay, research skill, macam-macam. Okay, zaman sekarang ni, belajar Mendeley, belajar EndNote, belajar SLR. Okay, belajar menggunakan template, penulisan, macam-macam template yang ada, skill makin bertambah. Macam mana nak collect data, strategi untuk menganalisis, ada perisian sana, perisian itu, ada check turn in, macam-macam software perisian dah ada. Jadi research skill boleh menambah. Ingat, orang buat PhD ni juga decision maker. Jadi bila kita belajar PhD ni, kita membuat sesuatu keputusan. Bila berhadapan dengan problematik, macam mana kita melalui, macam mana kita analisis masalah itu. Menjadi satu keputusan yang baik. Itu adalah PhD. Maka belajar dalam tempoh 3 tahun menjadi seorang decision maker yang baik. So bila berhadapan dengan satu masalah, kita kena cari justifikasi. Macam mana nak selesaikan masalah. Jadi mencari masalah tu betul, dan nak mencari satu solusi tu betul, tapi setiap solusi itu perlu ada justifikasi. Boleh menjadi innovator. Ingat, PhD boleh jadi innovator. Daripada untuk IP, intellectual property, boleh copyright, boleh patent, boleh masuk pertandingan inovasi menjadi innovator. Ingat, nombor 5 seterusnya adalah writer. Kita penulis. Dalam buat PhD ni, hebat macam mana pun orang nak tengok penulisan seperenggan itu. Daripada seperenggan jadi satu muka surat. Daripada satu muka surat siap satu bab. Seterusnya bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 siaplah kita tesis. Jadi kita writer. Achievement sangat penting. Orang buat PhD ni bukan hanya menyiapkan tesis, penulisan artikel jurnal and dapat award dari pertandingan inovasi, 3 minutes punya presentation dapat award. Kemudian pergi bengkel, pergi conference, dapat best paper conference, publish book chapter, proceeding, itu achievement lah. Okay, potential and talent, of course kita buat PhD ni ada plan nak jadi pensyarah, nak menjadi pensyarah kanan, nak jadi profesor madya, yang mana yang memang dah jadi pensyarah. Jadi memang kita nak dapat, kita nak mahir dalam R&D punya spek. Okay, macam mana kita nak menjadi talent masa depan. Dan kita mendapat skill yang banyak dalam R&D. Jadi dapat meningkatkan potential dan talent. Begitu juga business development. So dia menjadikan satu career juga. Ingat kan, R&D, firma perundingan. Ramai yang buka firma perundingan dan involve dalam R&D, dia start dari PhD lah. Jadi boleh, kalau tak nak jadi pensyarah pun, buka satu konsultan, R&D konsultan. Banyak job kat luar, banyak tender-tender kat luar tu. Daftarlah syarikat Sdn Bhd. Kalau mula-mula tu syarikat enterprise. Beza dia syarikat Sdn Bhd boleh masuk tender, boleh daftar firma perundingan. Jadi banyak kita kena tahu, kita buat PhD ni, kita kena tahu hala tuju. Sebab tu kat sini nak bagi sikit tips, motivasi kepada semua postgrad bahawa aspek ni kena buat. Tapi kita kena mulakan dengan roadmap. Kena tahu tak semudah itu, kena buat research key. Nak jadi buat decision maker, bukan terus buat keputusan, tapi banyak proses yang kita belajar. Jadi R&D ni memantapkan lagi kita buat decision maker, berbeza dengan orang di luar. Innovator, kita menjadi seorang innovator yang dengan ada involve benda-benda yang baru, selesaikan masalah daripada perkara-perkara yang lama, tapi solution yang baru. Innovator. Kita jadi penulis, writer, dan kita mendapat pelbagai achievement, meningkatkan potential and talent, seterusnya sebagai to be career and your self development to be the business developments. Okay, excellent teams. Sangat penting kan, kita supervisor, penilai, kawan baik, rakan-rakan satu jabatan, satu fakulti, satu bidang, kawan komuniti, kawan postgrad, kawan Facebook, kawan Insta. Jadi semua tu an excellent team. Make sure bring motivation. Jangan kawan-kawan dengan orang yang negatif. Cari yang positive vibe and motivation. So apa yang kita buat ni dapat meningkatkan motivation. Advice. Jadi macam kita ramai cari kawan, cari sahabat, cari guru, cari semua mentor. Jadi anda dapat beri advice. Nombor 3, direction. Nombor 4 adalah support. Support tu sebenarnya postgrad office ni. Kita ada persatuan siswazah sendiri. Itu support yang sangat bagus. Di social media, doctorate support group. Macam-macam support group yang ada. You dah pergi courses sana, courses sini. Make sure you dapatkan engagement. Terus dapat advice, direction dengan support ni. Jadi 4 perkara to be excellent team. Motivation, advice, direction and support. Okay, ini 3 perkara yang Pakcik nak sentuh untuk 29 Ramadan ni. Ulangan balik, yang pertama excellent service. Ulangan pertama balik, yang pertama excellent service, ada 8.
structured, service provider, supervise, coaching, clinic research, advice and direction, administration. Itu nombor satu, kita membuat sesuatu yang jadi excellent service, perkhidmatan yang terbaik. Kemudian personal scorecard, kita ni kena hala tuju daripada day one kita daftar PhD, kita ada very good roadmap, kita ada research skill, increasekan research skill, kita jadi good decision makers, jadi good innovator, jadi good writer. Okay, kita mendapat pelbagai achievement, potential and talent and business development. Ada 8 personal scorecard. Dan yang paling penting, excellent team. Sebab buat PhD bukan duduk seorang-seorang. And make sure kita dapat very continuity motivation, advice, direction and support. Jadi 4 perkara ni yang sangat penting dalam excellent team. Kemudian kita tadi personal scorecard, yang nombor satu tadi adalah excellent service. Okey, itu saja perkongsian Pakcik untuk 29 Ramadan ini. Semoga kita dapat manfaat dan kurang silap salah semuanya daripada Pakcik. Ampun maaf daripada Pakcik atas kesalahan itu, tetapi semoga apa perkongsian hari ini dapat meningkatkan kita punya motivasi dan terus positif dalam menyiapkan tesis PhD contohnya, ataupun master atau apa saja dalam research grant ataupun penulisan artikel. Betapa konsisten, disiplin, committed, usaha, doa dan tawakal itu kena ada dalam kita mencapai satu kejayaan. Lagi sekali Pakcik mohon maaf. Kita jumpa siri yang terakhir nanti keesokan harinya, iaitu siri yang ke-30, Ramadan yang ke-30 untuk tips siri ketiga, insya-Allah. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera.